pun perwalahan dalam kalangan mereka, memberi amaran atau menakut-nakutkan mereka dengan azab-azab ataupun ancaman-ancaman daripada Allah dan Rasul, khususnya berkaitan dengan dakwaan-dakwaan yang palsu, penyaksian yang palsu, ataupun sumpah-sumpah yang tak sepatutnya, berkaitan dengan muamalat yang fasid ataupun yang bertentangan, seumpama riba dan sebagainya. Dan yang kedua, memastikan golongan masyarakat tersebut memahami hukum hakam pada perkara-perkara yang di dalam kelompok kehidupan mereka. Secara keseluruhan, para ulama ini ataupun orang alim ni dia kena masuk dalam masyarakat dengan ilmu, masuk dalam masyarakat dengan ilmu, supaya apa? Supaya mereka boleh berkongsi, bercerita kepada mereka. Ini antara yang disebut sebelum ni oleh Imam Haddad. Kita sambung lagi. Dan qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain wa yakunu kalamul 'alim ma'ahum fi daki wan nafaqah wal ma'ashir ma'ruf wa ma yajri hadzal majra. Baik. Dan sepatutnya perbicaraan ataupun nasihat, kata-kata daripada orang alim ini bersama dengan masyarakat berkaitan dengan apa yang mereka tanya, apa yang mereka hajati. Jadi apa yang diminta oleh orang alim tersebut, apa yang diminta oleh masyarakat, apa yang mereka minta penjelasannya, maka kita cerita benda tersebut. Maka Imam Haddad bagi contoh bila mana mereka ini masyarakat datang tanya berkaitan dengan akad nikah, maksudnya berkaitan dengan nikah kahwin, maka orang alim tadi tu ataupun qadhi tadi tu kena cerita kepada masyarakat, orang yang tanya tadi, berkaitan dengan benda yang berkaitan. So umpama hak-hak wanita, daripada mas kahwinnya, daripada nafkahnya, daripada hubungan, melakukan hubungan yang baik sesama pasangannya dan apa yang berkaitan. Maksudnya kalau tanya bab tu, cerita bab tu. Jangan kita kata melirik benda yang tak ada. Supaya apa? Supaya sampai maklumat. Kan? Sebab kita tak tahu jenis orang ni tuan-tuan, dia tak sama tak nak buat. Walaupun secara fizikalnya manusia ni mempunyai kepala, dalam tu ada otaknya, tapi akal manusia tak sama. Ada orang yang boleh menerima maklumat yang banyak dalam satu masa. Ada orang bila mana bercampur banyak maklumat, dia dah selalu dia tahu apa yang nak buat. Kita suruh anak kita umur 5 tahun ambil benda, sambil dia ambil benda tersebut untuk dia buat 2-3 perkara. Dia dah blur dah. Jadi manusia pun dalam bentuk umur yang kita kata dah meningkat pun sama juga. Jadi bila mana orang alim ini didatangi oleh masyarakat, tanya berkaitan dengan sesuatu masalah, cerita berkaitan dengan benda tersebut, kan? Supaya bagi mereka. So kata dengan hari Minggu ni kalau tempat kita kahwin tu biasa je, kan? Tak ada masalah. Kita kata qadhi itulah ataupun penolong pendaftar tadi tu, kan? Yang diwakilkan oleh wali tadi tu, kena cerita berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan itu kata. Supaya apa? Supaya sampai dia punya hajat dia dengan perkara. Ini contoh yang dibawa oleh Imam Haddad. Lagi contoh dia, wa mithlu ma idza ja'u li 'aqdi bai'in. Dan contoh lagi bila mana masyarakat itu datang tanya berkaitan dengan akad jual beli. Tanya bab muamalat. Jadi sekarang banyaklah yang ditanya berkaitan dengan muamalat semasa. Jadi kenalah kata-kata daripada orang alim tadi kepada masyarakat fi syahadat, pada bab-bab penyaksian. Maksudnya bab sebagainya ada. Wa fi sahihil buyu' wa fasidiha. Dan dalam bab sah jual beli dan rosaknya akad jual beli dan seumpama dengannya. Cerita benda yang ditanya, itu dia punya point dia, kan? Kalau tanya bab jual beli, ceritalah dalam bab jual beli, kan? Jangan mengarut benda lain, kan? Sampaikan ilmu kepada orang tersebut, kan? Orang ni Allah maka kemampuan orang yang lebih ilmu tersebut maka dikongsikan, dan lebih-lebih lagi bab jual beli. Bab jual beli tuan-tuan jangan ambil mudah, kan?
bab makan minum kita. Kita kena ingat kita duduk zaman yang banyak fitnah Allah Ta'ala bagi. Kan? Salah satu daripada penyebab kita ini susah dalam ibadah kerana makan minum kita. Dan makan minum kita ini datangnya daripada akad jual beli. Jadi kita pastikanlah akad jual beli kita tu setakat mana. Kan? Zaman sekarang orang jual online. Wajib orang yang mana berkecimpung dalam bab muamalat jual beli, dia belajar hukum hakam jual beli. Oh, kita tengok orang kaya raya sebab apa jual secara online. Kita tengok marketing dia. Adakah pernah kita terfikir apakah perkara yang perlu kita belajar daripada sudut hukum hakam? Ini kena tahu juga. Kita post barang tu macam mana? Orang jual berkaitan dengan ikut apa saja. Tak nak bagi contoh, mungkin agak sensitif lah. Apa saja, makanan ke, perhiasan ke, apa yang kita guna dan sebagainya. Bila mana melibatkan online, macam mana dia punya transaksi tersebut? Oh, sahlah Ustaz, dia dah bayar transfer, kita hantar dan sebagainya. Di sana dalam Islam, dia ajar juga bab berkaitan dengan khiyar. Dia panggil option, pemilihan untuk kita batalkan akad. Ada lagi option to terminate the contract. Ada juga. Jadi kalau kita sebagai penjual, tiba-tiba orang tersebut nak batalkan, tak boleh. Tak boleh itu macam mana? Sebab dalam bab jual beli, Islam dah letakkan kita tak boleh terlalu keras hukum tu. Sebab itu kata salah satunya Sayyidina Umar mengatakan bahawa orang yang duduk masuk dalam pasar kami ini, orang yang mana telah diwajibkan, maksudnya mesti untuk kamu belajar bab hukum hakam berkaitan dengan jual beli sebelum kamu masuk pasar kami sebagai seorang penjual. Jadi kalau kita sebagai orang jual online, anak-anak kita dan sebagainya, kenalan-kenalan kita kena tanya juga. Duk marketing dengan cara TikTok, silakan. Tapi ada tak hukum hakam sana? Mesti ada. Jangan bimbang tuan-tuan. Setiap kali kita buka mata nak bergerak dalam kehidupan kita ini, ada benda yang terlibat dengan hukum. Sebab itulah kehidupan kita. Sekarang ni hukum ni. Hukum kita duduk dalam majlis ilmu adalah sunat. Secara umumnya sunat. Tapi kalau majlis ilmu tersebut bicara berkaitan dengan benda yang wajib, salah satu berkaitan dengan akidah, dia jadi wajib. Kan? Nanti kita pulang, perjalanan kita pulang balik ke rumah, dia ada hukum. Dan apatah lagi kalau kita buat benda yang melibatkan, benda itu akan masuk, dia jadi pemilikan kepada kita. Daripada satu benda yang dikatakan property itu, pertukaran dia jadi ownership kita tu macam mana? Itu lagi bahaya. Secara umum Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha atau kama qala. Setiap daripada benda yang masuk dalam tubuh kita, yang jadi darah daging kita daripada sumber yang haram, itulah neraka yang paling layak sekali. Jadi zaman sekarang kena belajar berkaitan dengan benda tersebut. Maka kalau kita tahu, orang tanya kita, maka ceritalah benda tersebut. Ceritalah benda tersebut, benda ni boleh, benda ni tak boleh dan sebagainya, kan? Kena tahu hukum hakam berkaitan benda tersebut. Maka fungsi bagi orang yang ada ilmu benda tersebut, dia kena share lah. Kalau dia tak ada, jangan main-main cerita. Nanti jadi bahaya pula. Rosak dia punya hukum pula. Wa hadha wallahi khairun wa awla fi hadhihi al-majalis min al-khawd fi fudul al-kalam. Dan ini kata Imam Al-Haddad, lebih baik dan lebih aula majlis yang kita masuk tadi tu berbanding daripada kita duduk al-khawd min fudulil kalam. Maksudnya cerita benda-benda yang tak ada faedah. Cakap benda-benda yang kita kata tak merapu, tak ada apa-apa. Bukan tak boleh orang alim ini duduk bersama dengan masyarakat, perlu, tapi caranya jangan sampai kita. Kadang-kadang kita duduk bersama dengan orang ni jenis kaki sembang, mulut dia suka je cakap. Dan takkan kita nak jadi macam dia? Tak apalah, kita dengar je lah. Kadang-kadang dengar ni macam ni tuan-tuan, ada benda yang kita sekadar dengar, dia panggil istilah lalu saja. Dia tak masuk dalam telinga, dan apatah lagi dia tak masuk dalam hati. Sebab apa? Sebab kita duduk, kita menghormati dia. Contoh, kalau tuan-tuan kita balik duduk bersama dengan ahli keluarga kita. Lama tak jumpa, mungkin ada majlis. Okey, kita duduk bersama dengan mereka. Duduk tuan-tuan untuk menghubungkan satu rahim. Jangan nampak kita ni, mentang-mentang, maaf contoh, kita pakai kopiah lah, kita ada janggut dan sebagainya. Tak boleh duduk lama ni. Cakap ni benda-benda larang. Ini bukan cara Islam aja. Islam kata duduklah, tak ada masalah. Tapi jangan benda tersebut sampai masuk kepada benda dalam telinga dan hati kita. Kalau benda tersebut, benda yang dikatakan sebagai fudulul kalam. Fudul kalam ni benda-benda yang kita kata tidak termasuk daripada benda yang haram. Masuk cerita benda-benda ialah kadang-kadang benda tersebut sekadar cerita sahaja. Tapi kalau benda yang melibatkan kepada haram, masa tu kita kena tegurlah.
Itu kaedah dia. Maka orang alim apatah lagi duduk dalam majlis berkaitan dengan ilmu, apa saja itu lebih baik daripada masuk dalam perbicaraan fudulul kalam. Dan apa saja wama la ta'allaqa bil amri alladhi min ajlihi ja'u, dan apa saja benda yang tidak ada kaitan dengan apa yang ditanya oleh masyarakat. Jadi masyarakat tak tanya, tak ceritalah kan. Kita ada benda-benda jangan disebarkan, sebab orang ni dia tak sama. Saya pernah sebut, anak kita dia punya akal dia tak sama. Kita tak guna istilah otak, kita guna istilah akal, sebab semua orang ada otak. Maka fungsi otak tersebut, dia ada akal yang mana memproses maklumat. Jadi akal orang tak sama. Kita pun tak cerita semua benda kepada anak kita. Mungkin kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita akan cerita kepada anak kita yang sulung, sebab kita rasa dia lebih memahami dan tempat untuk kita luahkan benda tersebut selain daripada pasangan kita. Takkanlah anak kita yang umur masih lagi 7 tahun, 10 tahun, kita nak cerita benda yang berat. Maka sama juga bagi orang alim, jangan disebarkan dengan benda yang tidak sepatutnya. Kerana apa? Kerana yang mendengar tersebut masyarakatnya umum. Lebih-lebih lagi sekarang, kalau mungkin di kalangan kita ataupun orang masyarakat sekarang yang banyak terlibat dengan bahasanya TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, jangan duk cakap benda yang boleh menimbulkan fitnah dan menimbulkan keraguan dalam kalangan masyarakat. Tapi kalau benda tersebut dalam kelompok yang kita kata boleh memahami, maka silakanlah. Sebab itu dia kata, Imam hadap pesan, jangan bercakap benda yang kita kata tidak ada kaitan dengan apa yang ditanya. Lebih-lebih lagi wala bidini ra'san. Lebih-lebih lagi yang tak ada kaitan dengan agama. Kan? Orang ni Allah Taala bagi bidang masing-masing. Ada orang ni pakar berkaitan dengan baiki kenderaan. Okey, silakan, serah pada dia lah kepakaran dia. Dan kita pergi, baru kereta kita rosak, pergi dekat seorang dua pemain, baiki tak jadi, kita condemn dah. Sebab kita bukan pakar, maka kita hati-hati dalam percakapan kita. Betul lagi kita ni orang yang dikatakan figure person lah, berkaitan dengan agamawan. Baik, wala yang bagi lil alim an yakhudha ma'al qaidin wala an yasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi iqamatid din. Ini lagi pesan Imam Al-Haddad. Pentinglah. Sebenarnya ini pun pesan Nabi SAW lah. Dia buat dalam rangkap bahasa yang lebih senang kita faham. Tak sepatutnya bagi orang alim, qadhi, hakim dan sebagainya, an yakhudha ma'al qaidin, iaitu duduk bersama dengan orang yang melakukan kebatilan. Baik, panjang ceritanya, tuan-tuan boleh balik buka surah Al-Muddathir. Kan dalam surah Al-Muddathir tu biasa orang cerita berkaitan dengan neraka sakor kan. Neraka sakor. Jadi bila mana masuk syurga dan masuk neraka, orang yang masuk neraka dia ada dialog dia, masalakakum fi sakor, sebab apa kamu masuk dalam neraka sakor ini? Kan? Biasa kita fokus kepada apa? Bila mana tanya sebab apa tak masuk dalam syurga, masuk dalam neraka sakor ini, maka Allah Taala rakamkan, dia kata apa dia? Qalu lam nakum minal musallin. Orang yang duduk dalam neraka sakor kata, kami ni tak tergolong daripada orang yang tak solat. Jadi kita nampak orang yang tak sembahyang, dia neraka ni adalah neraka sakor. Itu salah satu. Ada lagi, walam naku nut'imul miskin. Bukan sekadar orang yang tak sembahyang saja tempat dia neraka sakor, iaitu orang yang mana lam nut'imul miskin. Walam nut'imul miskin, iaitu kami tidak memberi nafkah, tidak memberi sedekah, tidak membantu orang yang miskin. Di sini kata ulama, tidak memberi makan kepada orang miskin daripada sudut sedekah yang sepatutnya. Sedangkan kita perlu dan kita tahu dan kita berkemampuan. Dan ini kena kepada apa yang kita nak sebut. Qalu wa kunna nakhudul ma'al khaidin. Dalam masa yang sama, bukan sekadar orang tu tak sembahyang, bukanlah orang tersebut tak bantu, tak bagi makan kepada orang miskin yang kelaparan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ini duduk dalam neraka sakor. Ahli neraka sakor tu kata, kerana kami ini duduk bersama orang yang al-khaidin. Al-khaidin ni adalah orang yang mana duduk dalam benda yang batil. Duduk dalam benda yang batil. Maksud apa? Cerita benda-benda yang tidak sepatutnya, yang termasuk daripada benda yang haram. Dan duk mengumpat dan sebagainya. Kalau kita ni, contoh maaf, kita ustaz atau kita ni orang yang ahli masjid, kita duduk, ada orang duduk mengumpat kat kedai dan sebagainya, kita duduk sekali tak sesuai tuan-tuan. Tak cantik nampaknya. Tak cantik pada pandangan, dan apatah lagi tak cantik pada kedudukan agama kita. Ada lagi yang mengatakan wa kunna nakhudu ma'al khaidin, iaitu kami tergolong daripada orang yang mana cerita benda yang tak elok kepada Rasulullah. Benda-benda yang tak elok kepada Rasulullah. Ini berlaku kepada golongan Arab jahiliah, musyrikin.
fikir ketika itu yang tuduh Rasulullah sebagai kahin, kita kata ahli sihir, ataupun orang yang mana benda-benda orang yang gila dan sebagainya. Lepas tu cerita benda yang tak elok kepada Nabi itu termasuk daripada al-khaidin. Secara kesimpulan, al-khaidin ni orang yang duduk dalam benda yang batil. Jadi kalau dalam grup WhatsApp tu orang duk cerita benda-benda yang tak sepatutnya, janganlah mencelah. Mencelah maksudnya top up maklumat. Kalau top up benda yang sepatutnya daripada sudut tuburan dengan cara hikmah, silakan. Dengan cara yang sepatutnya. Jangan masuk dalam benda tersebut. Wala an yasifa syai'an min awqati fi ghairi iqamati din. Dan sepatutnya orang alim ni jangan sibukkan masa dia selain daripada benda yang berkaitan dengan agama. Jangan nampak kena mengajar sepanjang masa, tak. Hidup kita semuanya dikaitkan dengan agama. Hidup kita berkaitan dengan agama. Macam mana kita mengurus kehidupan supaya nampak dengan agama itu kena kepada kefahaman yang sepatutnya. Pergi bekerja pun berkaitan dengan agama juga, kan. Kita makan minum dan sebagainya berkaitan dengan agama juga. Jadi bincanglah benda tersebut. Itu sepatutnya yang dilakukan bagi orang alim. Orang alim ni siapa? Kita lah. Berulang kali saya sebut supaya kita jangan nampak jauh. Kita lah sebagai mak ayah dalam keluarga kita. Kita orang alim. Kita lebih mengetahui daripada anak-anak kita. Maka jangan sampai benda. Kalau macam tu tak boleh lah cakap benda-benda sembang-sembang dengan anak. Bukan. Sembanglah, tak ada masalah, tapi kena ada cara dan benda yang sepatutnya. Tapi macam mana kadang-kadang kita nak zaman sekarang, tuan-tuan, cuba kita fikir juga. Mungkin kita betul fikir juga. Macam mana kita nak asuh keluarga kita mengikut daripada landasan agama yang cuba kita mengelak sebanyak mungkin benda-benda yang dikatakan dosa dalam rumah. Saya bagi contoh. Kadang-kadang saya pun tak tahu juga nak jawab macam mana, tapi kita nak buat tu susah lah kadang-kadang. Contohlah, boleh dikatakan majoriti rumah orang sekarang ni ada televisyen lah. Tengok tak tengok lain cerita. Tapi kadang-kadang kita duduk bersama dengan keluarga, tengok cerita, yalah sekadar tengok cerita. Tapi dalam tu adanya orang tak pakai tudung, kan? Orang yang buka aurat. Sedangkan kita bersama dengan anak kita. Ayah tengok. Jadi bayangkan kalau kita duduk pada kedudukan kita sebagai anak, kita tengok ayah kita dan mak kita tengok juga aurat orang macam ni. Apa perasaan kita agak-agak? Bermaksud seumpama kita sebagai orang dalam rumah, figure lah bagi anak kita. Kita buka line, green light, buka jalan untuk tengok benda-benda maksiat tersebut. Maaf saya sudah bagi contoh. Cuma kita nak fikir macam mana kita nak buat. Kita tak boleh kata macam ni. Alah zaman sekarang biasa. Tak boleh Kalau kita kata alah biasalah zaman sekarang kita membiasakan dengan maksiat, maradha bil maksiat. Itu kaedah dia. Siapa yang redha dengan maksiat, dia seumpama lakukan maksiat ke, dosanya sama. Tapi takkanlah tak tengok TV langsung, kan? Kita kena fikir benda macam tu. Tapi macam mana cara kita nak buat? Nak manage benda tu agak susah. Kan? Ini benda yang kadang-kadang kita kena halusi. Tak nak bagi telefon langsung kepada anak, tak boleh juga zaman sekarang. Betul. Tak boleh bagi. Saya jumpa dengan seorang orang yang orang lama lah. Dia kata jangan terlalu keras dengan anak. Dia just sharing maklumat dia. Dan tuan-tuan lebih memahami lah dengan tuan-tuan ada pengalaman. Saya je nak beritahu, kata jangan keras sangat dengan anak. Mungkin satu sudut kita kata kalau anak kita suka main game, kadang-kadang kita kena bagilah, daripada kita membiarkan dia berada di luar yang kita tak mampu kawal. Dia bagi satu contoh saja. Kalau pel kuda dulu RM25, saya ingat lagi. Bukan saya beli. Saya ingat lagi masa tu. Dan awal tahun 2000 tu, tengah naik pel kuda tu, saya pernah tanya orang yang dia memang dia mengaku, dia kata dia makan pel kuda. Saya kata berapa harga? RM25. Masa tu 30 pun ada, 35 pun ada. Sekarang dengan harga RM5. So maksudnya kita kata tak boleh strict sangat. Tapi macam mana kita nak kawal supaya anak kita duduk dalam kelompok yang dikatakan ruang agama. Jadi kita pun timbul masalah. Ustaz, zaman sekarang ni, zaman teknologi ni, kita tak boleh lari. Okey, kita tak boleh lari ke atau kita tak usaha untuk lari? Saya just rhetoric question. Saya timbulkan persoalan untuk saya sendiri untuk jawab dan sama-sama kita share lah. Sebab soalan ini kita lontar untuk kita jawab dan untuk kita selesaikan sebelum soalan tersebut dilontarkan oleh Allah Ta'ala. Esok tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya, kita tak boleh bagi satu reason yang kita kata logik daripada sudut akal kita saja. Sebab alasan yang kita akan jawab di hadapan Allah SWT akan dijawab balik yang akan makan diri. So sebelum makan diri, macam mana kita nak solve problem ni? Benda tu nak macam mana nak selesai? Supaya apa? Dalam ruang
keluarga kita, kitalah alim sebagai mak dan ayah untuk bentuk ahli keluarga kita. Kan? Sebab tu rasa tuan-tuan yang ada anak perempuan rasa agak lega sedikit bila mana anak perempuan tu dah kahwin kan? Kerana daripada sudut hukum itu macam tu. Kan? Bila mana seorang ayah ini masih lagi ada anak perempuan walaupun umurnya agak banyak, dah meningkat, belum kahwin, masih lagi dalam dia punya kawalan. Tapi bila mana dia berkahwin, tanggungjawab tersebut seumpama kau ambil lah, bagi kat menantu lelaki tu, ambil lah buku ni, kamulah tanggung balik, seumpama macam tu. Realiti hukum macam tu. Tapi ada kata lepas 100% tak terlepas. Tapi sekurangnya bebanan itu dikurangkan. Dan bebanan itu dikurangkan. Inilah kita kata zaman kita yang memerlukan kepada kita banyak berfikir untuk menyelesaikan masalah-masalah ummah yang ada di bawah tanggungan kita, insya-Allah. Amin. Baik, wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu yanbaghi lil alim wa yata'akkadu alaihi. Dan inilah perkara yang kami sebut sepatutnya bagi orang alim untuk dilaksanakan. Wa yata'akkadu alaihi, dan dia takkid, dia menguatkan, maksud dilaksanakan benda tersebut. Apa dia? An yaj'ala majalisahu wa mukhalatahu ma'a amatil muslimin maghruratan wa mustaghriqatan bi ta'limihim wa tamlihihim wa tadhkirihim. Bahawa yang pertama, mereka menjadikan majlis-majlis ataupun percampuran mereka bersama dengan masyarakat itu sibuk atau tenggelam dengan menyebarkan ilmu, mengajar mereka, memberi peringatan kepada mereka dan mengingatkan mereka dengan benda-benda yang sepatutnya. Jadi duduk dengan orang ni banyak untuk bagi nasihat. Itu peranan orang alim. Kitalah juga tu, tuan-tuan. Sebab samalah kalau kita jumpa dengan orang yang banyak bagi nasihat kepada kita, jangan takut duduk dengan dia. Kadang-kadang kita nampak orang ni banyak komen aku, sebenarnya dia bernasihat. Cuma cara kita memahami. Dia banyak tegur kita tu adalah untuk kebaikan kita. Tapi kita memahami orang ni serabutlah, macam nak ambil tahu je lah hal aku. Cara kita memahami. Kadang-kadang ada kebaikan di sebalik benda tersebut. Kalau kita jumpa orang yang banyak bagi nasihat kepada kita, nasihat ke kebaikan agama kita, maka berkawanlah dengan dia. Walaupun awal-awal hatinya rasa pedih. Sebab nanti sampai satu ketika, kalau tuan-tuan kita hilang orang macam ni, kita akan rasa amat rugi. Sebab Allah datangkan orang yang untuk nasihatkan kita ke arah kebaikan ini, mungkin dalam 20-30 orang kita berkawan, seorang aja yang betul-betul boleh bagi nasihat kepada kita. Nasihat kepada apa? Nasihat ke arah supaya kita makin baik, jadi orang yang taat pada Allah Ta'ala. Nasihatnya sikit saja. Macam mana cara nasihat? Dah masuk waktu, jom kita semayang dulu. Nasihat je. Dalam banyak-banyak itu, mungkin 10 orang kawan baik kita, seorang tu je yang biasa ajak, yang lain tak pernah ajak. Makan sembang. Oh, dah azan kan? Oh, azan. Okey. Sambung cerita lagi. Tapi kalau orang ramai, seorang tu je. Jom kita semayang dulu. Yang mungkin bila kita duduk bersama dengan dia, kita akan baik dalam agama kita. Sebab tu Imam Syafi'i kata, pesan pada kita pegang orang macam ni. Maka orang yang alim ini, tugas mereka macam tu. Sebarkan ilmu, hidupkan ta'lim bila mana bersama dengan masyarakat. Qad sara fi hadha zaman bil khusus min ahammil muhimmat ala ahli ilmi. Dan zaman sekarang ini adalah benda yang perlu, benda yang penting untuk setiap ahli ilmi untuk buat benda tersebut. Supaya apa? Listila'il ghaflah wal jahli wal i'radi 'anil ilmi wal amal ala ahmatin nas. Supaya mengangkat kejahilan atau kelalaian dan juga sifat berpaling daripada ilmu dan amal dalam kehidupan masyarakat. Supaya masyarakat ini kembali pada agama. Senang cerita macam itulah. Yang tak suka kepada ilmu, suka pada ilmu. Yang lalai dalam ibadat, kita tarik supaya dia sama-sama ibadat dengan kita. Hidup ni jangan nampak senang. Sebab kalau kita nampak hidup ni senang, kita hanya melepaskan kehidupan kita saja. Seumpama kita ada masalah, kita cari kawan untuk menyelesaikan masalah, dan masalah tersebut kita transferkan kepada dia. Kita pun dah release. Okeylah. Sedangkan kita mendatangkan mudarat pada orang. Ini benda yang banyak berlaku. Benda yang banyak berlaku. Saya ada satu kisah, kebetulan baru je berlaku. Seorang kawan dia datang mengadu. Dia tanya, dia share lah bila mana sampai. Kita sampai satu peringkat, kita memerlukan orang untuk meluahkan. Apalah, kita dengarlah. Walaupun Imam Al-Muhasibi mengatakan, jangan kamu terlalu cenderung untuk meluahkan masalah kamu melainkan kepada Allah Ta'ala. Tapi tak apa, tak menjadi salah, tak jadi syirik kalau kita luahkan perasaan kita, salah kita pada manusia. Tapi jangan kita menganggap bahawa mereka lah menyelesaikan masalah kita. Adatnya manusia untuk rilis. Jadi seorang kawan saya just sharing lah tuan-tuan. Bila mana hidup kita hanya kita rasa mudah untuk selesaikan masalah. Jadi dia bila mana seorang datang kepada dia untuk kerana dia masalah,
Jadi dia suruh kawan ni selesaikan masalah. Seumpama dia share je, seumpama dia selesaikan masalah. Tapi sampai satu ketika kawan ni dah terpelik dengan masalah dia dan dia telah selesai. Hilang macam tu saja. Dengan bahasa kasarnya, kawan saya yang mengadu tu macam dia kata macam nak gila dah. 10 kilo tuan-tuan, turun berat. Kerana apa? Kerana dia menanggung masalah orang yang transfer masalah kepada dia. Jadi kalau kita menganggap hidup ni senang untuk selesaikan masalah kita, itu bukan Islam. Islam tak ajar macam tu. Sama juga dalam konteks yang kita bincang sekarang, kalau kita merasakan bahawa kita melepaskan apa tuntutan kita, aku dah semayang, aku dah buat baik dah, tapi orang sekitar tu masih lagi buat maksiat, kita tengok saja, belum selesai lagi kehidupan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah kita cerita, malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk turunkan bala kepada satu kaum yang berada di satu kawasan. Maka bila mana malaikat itu turun, melihat dalam satu kawasan tersebut adanya sekumpulan orang yang masih lagi beribadat pada Allah Ta'ala. Bahkan bukan sekadar ibadat wajib, ibadat sunat pun dia orang buat. Bukan sekadar ibadat wajib. Ibadat wajib memang kita tak nafi, tapi ibadat sunat pun dia lakukan. Maka malaikat naik balik bukan kerana nak melawani perintah Allah Ta'ala, tapi untuk bertanya, mendapatkan penjelasan. Ya Allah, kamu perintahkan kami untuk turunkan azab kepada masyarakat ataupun orang kampung ini, sedangkan masih ada orang yang mana memuji kamu dan beribadat kepada kamu. Maka penjawapan Allah Ta'ala daripada hadis tersebut, dia kata orang inilah sepatutnya yang selayaknya untuk terima azab aku. Kerana apa? Kerana mereka hanya menyelesaikan hidup mereka dengan membiarkan orang lain yang berada sekitar melakukan maksiat. Sebab tu kalau kita nak lepaskan hidup kita semata-mata, senang je. Tapi itu bukan tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Kita mesti melepaskan orang bersama dengan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi tugas orang alim ni mengangkat kelalaian masyarakat. Masyarakat lalai sampai terlupa dengan benda-benda yang sepatutnya Islam suruh, maka sebarkan. Supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kena ingatkan, sentiasa ingatkan. Cuma kita kata kalau ingatkan sebut banyak kali ni rasa sekabut juga, kan? Dalam kepala kita dah besar panjang dah. Nasihat banyak kali tak dengar-dengar, malaslah aku. Benda tersebut akan ada dalam hati kita. Macam mana nak ubat? Sama juga kalau kita sebut pada anak kita. Tuan-tuan ingat tak? Anak tuan-tuan yang jadi hebat itu mendengar nasihat, berapa banyak arahan yang tuan-tuan ungkapkan sebelum dia jadi macam tu? Mungkin lebih daripada 3 kali, mungkin daripada 5 kali dalam sekali masa. Dan benda tersebut mungkin berulang dalam tahun-tahun, kan? Tapi sebab apa kita masih lagi rasa bahawa benda tersebut tak apalah, aku nasihat sebab anak aku, kan? Sebab kedudukan macam tu. Untuk kita bentuk dia supaya dia jadi orang anak yang baik. Sama juga dalam masyarakat, kan? Masyarakat tersebut kita bagi benda yang sama. Benda sama tersebut mungkin takkan sampai pada ketika itu. Sebab yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sama juga anak kita ni, kita bagi tahu juga yang sampaikan dalam hati dia Allah Taala. Fa in sa'adahum ahlul ilmi ala dhalik bisukut, dan sekiranya ahli ilmu ini dia menolong golongan masyarakat, maksudnya bahasa sindiran, menolong masyarakat di atas kelalaian, maksudnya membiarkan masyarakat itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan jahil, tak suka kepada ilmu, berpaling daripada amal soleh. Dengan cara macam mana? Mereka mendiamkan diri daripada at-ta'lim wa tazkir. Maksudnya tidak sebarkan ilmu dengan cara buat kelas ke, mengajar ke dan sebagainya, tak bagi peringatan dan sebagainya. Maka ghalabal fasad, maka akan berlakulah kerosakan. Salah satu daripada kerosakan yang berlaku zaman sekarang adalah kerana orang alim akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT. Takutnya kita, tuan-tuan. Oh, tak apa, aku bukan ustaz. Jangan letak dalam tu. Kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kita satu hal. Kerosakan yang berlaku dalam jabatan kita, kalau kita ni adalah orang yang di atas, satu hal. Kita akan dipersoalkan. Kerosakan berlaku tersebut dalam keluarga kita akan dipersoalkan. Masuk kerosakan di sini benda-benda kerosakan yang melibatkan agama. Benda-benda yang melibatkan agama. Kena sentiasa tegur, kan? Suatu kadang-kadang kita tengok Allahu Akbar, akhir zaman yang tuan-tuan, zaman sekarang zaman yang makin canggih, tapi kesian kat khatib. Khatib itu seumpama bahasa, sebab kadang-kadang saya ni suka memerhati, kan? Bila mana kita tengok makin lama masyarakat ini hidup dengan gadget, pada hari Jumaat tu khatib tu seumpama hanya betul-betul, memang betul lah dia baca teks,
walaupun bukan semua kan. Sebab apa? Sebab orang ni duk main telefon, duk tengok telefon dan sebagainya. Dia kalau kita nak tengok telefon 3 hari masa selain daripada khutbah, tak apa, ceramah ke kuliah dan sebagainya, tak apa. Tapi masa khutbah tu kan, itu jadi masalah kan. Banyak. Jadi peranan khatib itu, dia sebagai orang alim ketika itu kena maklumkan. Ada satu surau tu, saya suka kalau pergi surau tu, sebab kalau kita tak baca khutbah dan sebagainya, seronok saya pergi. Sebab khatib tu dia akan buat sedikit dia punya ulasan ayat awal sebelum dia masuk khutbah. Dia akan sebut dengan hadis yang dikatakan sebagai lagu hal, tapi dia olah dengan bahasa yang senang kita faham, supaya apa? Hentikan urusan seketika dengan gadget. Dia tekan sangat masuk khatib tu. Sebab tuan-tuan boleh perhati, dan tuan-tuan tadi mungkin nampaklah, masa khatib baca khutbah, ini hari Jumaat, saya khususkan Jumaat saja. Hari Jumaat buka Facebook, kita yang sebelah kita, kalau dia buka Facebook, apa kita boleh buat tuan-tuan? Tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab kita satu level dengan dia. Lainlah khatib. Khatib ni kalau nampak, dia boleh tegur atas. Tapi kita tak jumpalah khatib macam tu kan? Tapi khatib ada authority. Tapi kita sebelah main Facebook, pernah dekat dengan saya, buka tengok video tuan-tuan, tak tahulah cerita kita. Nak buat apa? Istighfar je lah, tak buat apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita dan bagi hidayah pada mereka. Jadi benda ni kita kali ulang kan? Sebab apa? Sebab kalau tak biasa bagi tahu, dia akan ghalal fasad, kerosakan itu akan berada. Kalau yang paling agak konkretnya zaman ini, sebab orang datang dalam keadaan terpaksa, nak tak nak datang dalam keadaan terpaksa. Masa itulah nak bagi ilmu kan. Orang tidur pada masa tu semua terserah pada dia, tapi masa itulah guna peluang betul-betul, sebarkan, bagi tahu kan. Sebab tu bahasa khutbah kita cantik kan. Khutbah 2-3 hari lepas cantik, berkaitan dengan Allahu Akbar, fitnah dan sebagainya, seronok kita dengar. Jadi masa tersebut adalah benda yang sesuai. Tapi bila mana berlakunya kerosakan pada ketika itu, itu masalah. Salah satunya kerana apa? Kerana diam daripada menegur. Jadi siapa yang berautoriti ketika itu? Salah satunya adalah khatib dan mereka yang seangkatan dengannya. Dan kalau dibiarkan juga, wa ammad darar, dan akan berleluasa kemudaratannya. Berlakunya kemudaratan. Semalam tengah malam tadi ada seorang rakan lah, atau orang yang duduk dalam satu taman, dia tanya, Ustaz, apa hukum kahwin dengan anak tiri selepas daripada kematian isteri? Saya bukan hukumnya macam-macam ni. Oh, inilah Ustaz, penangan sebab tengok drama jadi tertanya-tanya. Tak apalah, sekurang-kurangnya kan. Benda tersebut berlaku tak? Berlaku dalam masyarakat. Berlaku dalam masyarakat. Kahwin dengan adik-beradik susuan pun ada. Ini kemudaratan ni. Kemudaratan berlaku. Kalau sekiranya tak disebarkan, zaman sekarang ni banyak sangat unsur-unsur benda yang berkaitan dengan riba. Kalau tak bagi tahu, orang akan anggap riba tersebut benda yang biasa. Maka itu berleluasanya mudarat. Mudarat tersebut kerana apa? Kerana benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilakukan dengan cara yang tidak rasa salah kan. Wa dzalika musyahidu li ihmalil 'ammati amruddin, dan perkara demikian menjadi saksi bahawa masyarakat itu mengabaikan urusan agama kan. Dan senyapnya para ulama daripada mengajar dan memberi peringatan kepada mereka. Ini besarnya peranan orang alim. Kita lah tuan-tuan, dalam kelompok atau skop yang paling kecil atau sesuai dengan keadaan kita. Jangan diamkan dengan kemungkaran. Tapi kaedah untuk diam tersebut atau untuk bertindak tersebut, Islam dah bagi tahu. Kan? Kalau sekiranya mungkar ada di hadapan kita, ada kekuatan, ada kuasa, maka ubahlah dengan tangan kita. Maksudnya dengan tindakan kita. Bukan pergi pukul. Maksudnya hentikan mereka. Sama ada hentikan dengan undang-undang, hentikan dengan apa saja yang selayaknya. Kalau tak boleh, dengan kata-kata, teguran. Kalau tak boleh juga, paling tidak mesti ada kebencian dalam hati dengan kemungkaran tersebut. Mungkin kalau kita tegur mendatangkan mudarat bagi kita. Kita tegur orang tu bukan sekadar sound balik kat kita. Mungkin dia pukul kita dan sebagainya. Maka cara macam mana? Biarlah ada kebencian dalam hati kita. Ingat tak cerita Bilal? Bilal kena seksa di padang pasir tu kan, yang letak batu dan dijemur dan sebagainya kan. Nabi SAW tengok tak? Nabi tengok. Yang berlaku kepada ahli keluarga Yasir kan, Sumayyahnya dibunuh sebagainya, sampai kan Nabi SAW kata, syurgalah bagi kalian
Adakah Nabi hentikan? Nabi hentikan melalui saluran yang lain. Nabi hentikan bukan secara direct. Bukan secara direct sebab dia ada kaedah dia. Kan? Maka dia panggil beberapa sahabat untuk selesaikan benda tersebut. Antaranya Sayyidina Abu Bakar untuk selesaikan dengan dibebaskan mereka, dibayar dengan pembasahan yang selayak dengan sebagainya. Itu merupakan cara untuk menghentikan kemungkaran yang berlaku. Baik, kita habiskan sedikit bab ini. Baik. Min adabil ulama al-amal wal ikhlas. Daripada adab-adab orang alim, adab ulama itu adalah beramal dan juga ikhlas. Fokuskan kepada diri kita, tuan-tuan. Anggaplah Imam Al-Haddad ini dituju kepada kita, bukan dituju kepada orang alim saja, dituju kepada kita. Ini cantik kat sini. Antara daripada adab kehidupan kita bukan sekadar orang alim, kita kena beramal dan juga kita kena ikhlas. Thumma inna min akidil wadhaifi wal adab fi haqqil alim an yatakallama an-nas bi fi'lihi qabla qawlihi. Kemudian daripada benda yang sepatutnya dilakukan daripada tanggungjawab dan adab-adab bagi orang alim tersebut, yang pertama, ayyatakallaman nas, iaitu diorang ini menyebarkan atau berkata-kata, menegur manusia tersebut bi fi'lihi, dengan perbuatannya, qabla qawlihi, sebelum daripada kata-kata. Tegur dengan perbuatan sebelum daripada kata-kata. Maksudnya buat dahulu, biarkan kamu itu beramal. Supaya apa? Supaya itu adalah contoh yang terbaik. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, cara untuk kita sebarkan ilmu ini salah satunya adalah al-qudwah. Al-qudwah ni maksudnya kita tunjuk. Maksud kalau kita tunjuknya, kita buatlah. Kita buat. Sebab itu Nabi SAW dia buat. Bila mana dia buat, sahabat tak boleh pertikai. Depan mata dia orang, Nabi buat. Sama juga kita suruh anak buat macam ni, tapi kita tak buat. Kita tegur tersebut dengan kita menafikan daripada perbuatan kita. Ini sepatutnya tak boleh. Benda yang simple saja kadang-kadang kita tak kuasan. Wa alla ya'muruhum bi syai'in minal khair illa wa yakunu min ahrasim ala fi'lihi wal amal bihi. Dan janganlah kamu ini para orang alim, kamu menyuruh mereka untuk dengan sesuatu perkara kebaikan, melainkan kamu itu bersungguh-sungguh untuk melakukan dan beramal dengan benda tersebut. Kita suruh anak buat benda baik, kita suruh masyarakat ini untuk beramal dalam satu perkara, kita kena buat. Sebab itulah setengah daripada orang alim ini dia bercerita berkaitan dengan amal soleh dia. Tak apa. Di atas dasar apa? Di atas dasar untuk taklim, untuk mengajar, dan takdib, untuk mendidik. Cuma kalau kita dengar jangan kata, oh ini riak ni nak menunjuk. Bukan. Kita merasakan mereka riak dan menunjuk tu kerana sangkaan kita, sedangkan dalam diri mereka tak ada pun perasaan riak dan menunjuk. Bukan. Jangan cepat untuk kita menjatuhkan hukum. Kerana apa? Kerana perlu untuk kita zahirkan. Kita zahirkan kerana perbuatan tersebut lebih mungkin kita kata lebih efisien sikit lah daripada kita hanya kata-kata. Buat itu lebih jelas, menunjukkan bahawa amal itu tersebut baik. Tunjuk depan anak bahawa kita baik dengan mak ayah kita, kan? Nanti anak akan buat lah. Kadang-kadang tak suruh pun. Tunjuk kita baik dekat dengan mak ayah kita sendiri. Maksudnya nenek ataupun datuk anak kita lah, kan? Tunjukkan bahawa kita ni adalah ayah atau mak ni yang suka bersedekah. Kena tunjuk depan anak. Jangan kita kata ambil duit, ni letak dalam tabung. Dia yang buat, mana kita? Itu lain tu, benda yang berbeza tu. Maksudnya kita suruh dia buat, dalam masa sama kita masukkan juga. Nampakkan benda tersebut supaya sama-sama buat, bukan hanya kata-kata saja. Kelebihan sedekah macam ni, lepas tu buat tak? Ni ambil buat. Kita mana? Tu salah tu caranya. Sebab tu Imam Ghazali pernah tegur, mesti kita juga buat. Supaya apa? Supaya sama-sama terzahir amal soleh tersebut. Masuk apa? Masuk. Allahu Akbar, Allah.
Baik, jangan menyuruh dengan sesuatu kebaikan, melainkan sepatutnya orang alim itu bersungguh-sungguh untuk melakukan dan beramal dengan kebaikan tersebut. Dan jangan melarang dengan sesuatu benda yang daripada sesuatu kejahatan, illa wa yakunu man abadahum, melainkan dia adalah orang yang paling usaha untuk menjauhi benda keburukan tersebut, wa asyadda tarkan lahu, dan orang yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kejahatan ataupun kemungkaran tersebut. Jadi amar makruf nahi mungkar ini bukan sekadar kata, tetapi kena laksanakan. Itu maksud dia. Satu. Jadi itu adab orang alim. Yang pertama mesti beramal. Beramal daripada sudut apa? Benda yang kebaikan kena buat, bukan sekadar kata. Benda yang dikatakan kejahatan, kemungkaran mesti tinggal, bukan sekadar-kadar larang. Dan yang kedua, wa an yakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajhallah wad daral akhirah faqad. Dan sepatutnya orang alim tadi berkehendak dengan ilmu dan amalnya dan mengajarnya adalah redha Allah dan juga hari akhirat sahaja. Ini susah kan? Yang kita katakan sebagai ikhlas. Sebab apa susah? Kerana ikhlas ini memerlukan kepada usaha dan dalam tempoh masa yang panjang. Tetapi kalau tak diusahakan, ikhlas itu takkan datang. Duna syai'in akhar, tanpa dengan ada niat yang lain, min jahin, daripada pangkat, au malin, daripada harta, au wilayatin, ataupun daripada sudut kekuasaan. Bukan kerana dia nak sesuatu perkara, melainkan dia nak redha Allah dan juga hari akhirat. Sebab itulah ada ulama mengatakan bahawa kalau kita bercakap dengan orang, tak kira lah kita ustaz ke, kita cikgu ke, kita mensyarah ke, kita mak ke, kita ayah, bila mana ataupun kita orang biasa, kita tegur orang untuk benda baik atau benda jahat, ingat yang kita bagi tahu itu adalah hak mereka. Hak mereka maksudnya mereka mengambil hak mereka tersebut. Sama ada dia mendengar atau tidak, laksana atau tidak,
itu dia punya hal. Bukan kita kata sekarang ini kita kena memastikan dia betul-betul buat. Memang usaha kita, tetapi tugas kita, dalam hati kita kata aku nak bagi hak dia. Hak dia adalah dia mengetahui benda tersebut baik, dan dia tahu benda tersebut adalah jahat, kan? Untuk dia buat dan untuk dia tinggal. Barulah hati kita ni akan rasa ikhlas. Kita bagi itu, kita bagi apa? Kita bagi hak dia, kan? Jangan nampak bila mana benda tersebut tak laksana, ni susah kita tak capai KPI dan sebagainya. Betul tak capai KPI dunia kita, tapi daripada sudut tugas kita itu dah laksana dah? Dah laksana. Satu step dah laksana dah. Sebab itu kata Nabi SAW, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah liyubahi bihi ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban aw kama qala. Sesiapa yang belajar sesuatu ilmu, kan, yang selayaknya ilmu itu untuk mendapat redha Allah, sepatutnya dia belajar itu kerana dapat redha Allah Taala. Tak kira dah ilmu apa saja, yang penting ilmu itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Taala, yang menyebabkan dia kenal Allah Subhanahu Taala. Lebih-lebih lagi ilmu berkaitan dengan agama lah, kan. Dia belajar itu tujuan apa? Tujuan apa? Liubahi bihi ulama, untuk dia naik pangkat, untuk berbangga-bangga, orang kata ni orang alim ni, ini orang alim ni, ataupun untuk menunjuk-nunjuk kepada orang yang orang as-sufaha, itu orang yang bodoh, maksud orang tak ada ilmu. Jadi bila mana dia bercakap, nak tunjuk dia hebat dah ni. Aw liyasrifa bi wujuhan nas ilahi, ataupun supaya orang berpaling, orang pandang dengan dia tersebut. Orang alihkan perhatian kepada dia bila mana bercakap, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, nanti di akhirat dia berjumpa dengan Allah Taala, maka Allah Taala akan murka kepada dia. Dalam riwayat yang mengatakan fahuwa finnar, dia ini akan dimasuk ke dalam neraka. Oi, takutnya kita, tuan-tuan. Tak kiralah kita belajar secara official ke, kita masuk kelas ke, ataupun kita sekadar datang kuliah macam ni, betulkan niat adalah ikhlas. Kerana apa? Kerana nak dapat ilmu itu adalah ilmu Allah. Tahap itu dahulu pun tak apa. Atau kita dia naik peringkat, aku belajar ni untuk dapat redha Allah Taala, aku belajar ni untuk dapat pahala pun tak apa dah, kan? Bukan nak menunjuk orang ni rajin ni, setiap kali kuliah mesti pergi, bukan. Ataupun nak kata dia ni alim dan sebagainya, bukan. Sebab tu ada seorang alim ulama di Yaman, lupa nama dia, Syekh Abdul Rahman, Habib Abdul Rahman. Ini dah lama dah, zaman tahu apa, dah lama sangat. Satu ketika ulama daripada Khurasan, Iran sana, dia datang. Sebab dia dengar di Yaman tersebut ada satu tempat yang mana ramainya para ulama di sana. Ada satu tempat di Yaman ini pernah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Abu Bakar takjub. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar ini dibuat sebagaimana Nabi SAW, dia sebarkan surat, sampaikan dakwah dengan cara utusan surat. Jadi antara tempat-tempat yang dihantarnya, dia orang ini akan jawab balik dan dia orang tentang. Maka satu tempat itu di kawasan Yaman tersebut, penduduk Yaman tu, dia orang terima itu, bahkan majoriti dikatakan semuanya beriman. Jadi utusan tersebut, yang bawa utusan tersebut, dia balik dicerita kepada Sayyidina Abu Bakar, yang ketika itu Abu Bakar adalah khalifah. Kagumnya Abu Bakar tersebut sampai dia doakan. Antaranya dua doa yang dia doakan, supaya Allah Ta'ala jadikan air di kawasan tersebut adalah air yang penuh dengan barakah. Sebab itu kawasan tersebut sampai sekarang, kata ulama, tidak pernah kering. Walaupun kemarau macam mana pun tidak pernah kering dan boleh diambil guna oleh semua masyarakat sekitar. Satu. Yang kedua, daripada doa, nak cerita yang ulama Khurasan itu nak mari tanya orang alim tu, kerana Sayyidina Abu Bakar pernah doakan, ya Allah, jadikan daripada tempat ini timbulnya para alim ulama yang banyak. Jadi ramainya. Jadi yang masyhurnya ramai orang kenal. Jadi salah seorang daripada Syekh Abdul Rahman ini, salah seorang daripada orang yang terbit daripada tempat tersebut. Mungkin barakah daripada doa Sayyidina Abu Bakar. Jadi ulama daripada Khurasan, daripada kawasan Iraq sana tu, dia orang datang semata-mata nak berdebat. Dia kata kononnya kat sini ramai orang alim ni, kan? Jadi Syekh Abdul Rahman itu supaya tidak menjadi fitnah. Kerana apa? Kita menghadiri kepada sesuatu perdebatan, kalau niat tak betul, dia akan jadi rosak. Mungkin nak menunjukkan bahawa kita hebat, nak menjatuhkan maruah orang, nak menunjukkan bahawa, nak palingkan hati orang, pandangan orang kepada kita. Jadi Syekh Abdul Rahman nak elak mungkin daripada benda tersebut. Dia sebagai orang alim di situ yang dikenali, dia keluar dengan pakaian sebagai seorang penggembala. Dan dia duduk pada satu tempat laluan. Kan kita tahu kalau nak masuk kawasan tu, dia ada laluan masuk, kan? Jadi bila mana sampai tersebut, ni nampak dah syekh-syekh daripada Iran sana tu, daripada Parsi sana datang. Maka dia tegur, tuan, daripada mana ramai-ramai ini? Dia kata kami ingin ke sana.
Sebab apa? Datanya khabar bahawa di sana ramainya orang alim dan kami ingin menguji ilmu mereka. Ini bahaya ni. Kalau ujian tersebut tak kena dengan niat, maka akan merosak. Takut kena pada hadis ini yang kita sebut tadi. Maka betul lah kat sana pun ramai juga. Tapi kalau sebelum tuan pergi sana, tuan-tuan pergi sana, rasa tuan-tuan boleh tanyalah saya dulu. Saya pun nak tahu kat apa soalan tu. Tak. Orang macam kamu. Sebab dengan pakaian gembala, orang kampung tu kan. Dia kata, tak, soalan ni hanya untuk orang tu. Saya biasalah duduk dalam majlis-majlis ilmu para orang alim. Mungkinlah saya boleh jawab kot. Mungkin saya jawab. Dia cuba elak daripada orang sana tu, ulama daripada Parsi tadi, rakyat tu pergi kat sana. Nak mengelak benda ni, dia pun cuba sekat, pujuk supaya tanya. Okey, tak apalah, kami tanya dulu. Semua soalan yang ditanya adalah soalan yang susah-susah. Bukan level sebagai orang awam biasa. Jadi setiap persoalan yang ditanya tersebut, Syekh Abdul Rahman itu jawab satu persatu dengan jelas, tanpa ada satu rujukan pun daripada buku. Dia tak sebut, okey dalam kitab ni kata macam ni, tak ada. Dia tak sebut pun. Dan dia tak bawa pun benda tersebut. Sebagai orang mengembala macam buat kerja kan. Jadi yang datang tadi tersebut terkejut. Masya-Allah. Kalaulah orang yang dikatakan gembala dan hanya biasa masuk dalam majlis ilmu pun alim macam ni, apatah lagi kalau jumpa tok guru dia orang. Maka dia orang pun balik macam tu saja. Sebab tu bahaya. Kalau kita belajar kerana niat, saya tak mengatakan ulama daripada Baghdad, Parsi tadi datang dengan niat tersebut, kita tak tahu cuma kedudukan kita. Kalau kita belajar untuk menunjukkan bahawa kita ni hebat, nak berdebat dengan orang, nak mengalih perhatian bila mana bercakap, oh hebat ni ustaz ni, hebatnya dia orang alim dan sebagainya. Ingat, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Nanti daripada Allah Taala jumpa Allah, Allah Taala murka kepada kamu. Dalam riwayat kata wa huwa finnar, dalam neraka. Dalam hadis yang lain kata faman fa'ala dzalika fannaru annaru. Siapa yang buat macam itu, kata Nabi SAW, nerakalah bagi dia. Allahu akbar. Jadi sebab itu Imam Al-Haddad dia masukkan kat sini adab bagi orang alim tadi. Yang pertama bukan sekadar dia mengajar, tetapi dia mesti buat. Satu. Yang kedua, apa yang dilaksanakan tersebut mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun adalah tugas kita juga insya-Allah tuan-tuan. Jadi itulah perbincangan kita habis berkaitan dengan ciri-ciri orang alim, tugas-tugas orang alim, ulama dan sebagainya yang kita sebut panjang lebar beberapa kali pertemuan. Dan insya-Allah akan datang dia masuk kepada perbahasan yang baru, iaitu mabahithus salat, iaitu berkaitan dengan solat. Dia ceritalah macam mana tuntutan jaga solat dan sebagainya. Bukan nak cerita berkaitan dengan rukun, syarat dan sebagainya, tak ada. Dia bawa tuntutan untuk kita jaga solat macam mana yang zahirnya, macam mana dia masuk kepada bab fiqh pula. Habis dah ada bentuk berkaitan dengan peranan-peranan para ulama sebelum ni insya-Allah. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan ada manfaat dengan perkongsian tersebut. Mohon maaf mungkin bahasa atau contoh saya tak sesuai. Yang penting adanya kebaikan yang kita boleh ambil daripada perkongsian tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'ami wassalamu ala asyrafil anbiya wa sallallahu ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.